Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan peluang dan ruang untuk bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala perpanjangkan umur kita dalam suasana ketaatan insya-Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat seluruh kaum muslimin yang berada di Syria maupun di Palestin maupun di seluruh dunia agar diberikan kekuatan insya-Allah. Dan kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala dalam suasana kita menempuh ujian kehidupan. Mungkin ada di kalangan kita yang kehilangan insan yang tersayang, diuji dengan kesihatan, diuji dengan pelbagai sudut kehidupan. Didoakan kebaikan, kekuatan menjadi milik kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, hari ini dah 28 Rabiul Akhir. Pejam celik kita berada di akhir bulan Rabiul Akhir. Lepas ni masuk Jamadil Awal, lepas tu masuk Jamadil Akhir, lepas tu masuk Rejab, Syaban, Ramadan. Jadi lebih kurang 2 bulan sahaja kita nak masuk bulan Rejab. Lepas tu lagi 2 bulan pula, lepas tu kita masuk bulan Ramadan. Jadi subhanallah, mari sama-sama tuan-tuan dan puan, kita perkemaskan segala ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Dari sudut solatnya, pastikan kita telah kuasai bab khusyuk. Kata Imam Abu Layth As-Samarqand dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, ada 5 tips untuk khusyuk dalam solat. Yang pertama, mesti ada tafahum, mesti faham. Kalau tak faham, susah nak khusyuk. Yang kedua, mesti ada al-khawf, takut. Kalau tak takut, susah nak khusyuk. Yang ketiga, mesti ada ar-raja, iaitu mengharap. Kalau tidak ada mengharap dalam solat, maka khusyuknya kurang. Yang keempat, mesti ada al-haya'u, malu. Kalau kita solat tak ada perasaan malu pada Allah, khusyuknya kurang. Yang kelima, mesti ada perasaan Allah SWT ta'zim, mesti ada perasaan nak mengagungkan Allah ataupun haibah, merasai kehebatan Allah Ta'ala. Jadi ada 5 benda yang boleh kita fokus untuk ibadah solat. Ibadah puasa pun sama. Ibadah puasa kita jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga tangan, jaga kaki, jaga hati, jaga akal, jaga perut. Ada 8 anggota badan yang perlu dijaga untuk pastikan puasa kita puasa yang terbaik. Tadi solat yang terbaik. Lepas tu puasa pula. Puasa mesti puasa yang terbaik. Jadi mata tak boleh tengok benda maksiat. Telinga tak boleh dengar umpatan. Mulut tidak boleh mencela dan menganiaya ataupun melukakan perasaan orang Islam. Tangan tidak boleh mengambil hak orang lain ataupun tangan memberi dan bersedekah pada tempatnya. Kaki tidak bergerak ke tempat-tempat maksiat, bahkan kaki bergerak ke tempat-tempat ibadat. Perut tidak berselera buat maksiat, tidak makan benda yang haram. Perut banyak berlapar daripada banyak kenyang. Hati ataupun nafsu dapat disengkang dan dikawal untuk takut pada Allah. Akal boleh memikirkan kebaikan dunia akhirat. Allahu Akbar. Itu dipanggil perkara-perkara yang boleh menyumbang kepada kekuatan ibadah puasa. Waalaikumsalam. Kepada Puan Juridah Osman, Masya Allah. Kepada Hazrin Celin, Masya Allah. Terima kasih bang. Hadir pada pagi ni, Masya Allah, Masya Allah. Kita live daripada Surau An-Nur, Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Dan sumbangan boleh disalurkan ke bank Islam 05012010053038 untuk proses-proses pembangunan surau dan juga aktiviti-aktiviti yang dilancarkan di Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Baik, kita bicarakan meningkatkan kualiti ibadah. Kalau kita buat ibadah, kita mesti tingkatkan kualitinya. Kerana ibadah yang dilakukan berhari-hari, maka kualitinya tidak ada peningkatan, kita khawatir ibadah kita lemah ataupun ibadah itu dipanggil ibadah rutin saja. Kita nak ada penghayatan dan nilai tambah. Ya, kalau kita dengar apa yang disebut oleh cerdik pandai, dia kata kalau kita buat sesuatu yang sama lalu mengharapkan keputusan yang berbeza, maka itu adalah satu kegilaan katanya. Maksudnya kita buat benda yang sama. Kita buat benda yang sama berulang-ulang kali. Tapi kita mengharapkan keputusan yang berbeza, different result. Maka katanya itu satu kegilaan. Jadi untuk memastikan kita akan dapat result yang berbeza,
maka kita kena buat kerap ataupun berkali-kali dengan ada sedikit perubahan pada setiap kali yang kita buat tu. Itu baru bijak. Jadi subhanallah, ibadah kita ni betul dah apa yang kita buat, tapi kena tambahkan nilainya, kualiti kita di saat kita melakukan ibadah tu. Kalau kita tak berapa nak faham bacaan Al-Fatihah dalam solat sebagai contoh, jangan kekal 3 tahun, 5 tahun, 20 tahun solat masih lagi samar-samar. Apa maksud bacaan duduk antara dua sujud? Masih tak clear lagi. Apa maksud bacaan doa kunut? Masih tak clear lagi. Apa maksud bacaan dalam tahiyat akhir? Masih tak clear lagi. Jadi maksudnya ibadah kita tak sampai pada kualiti yang sepatutnya. Jadi ibadah perlu ditingkatkan. Jadi solat 5 tadi tu, mesti ada tafahum, mesti ada al-khauf, mesti ada roja, mesti ada haya, mesti ada haibah. Apa dia? Yang pertama mesti ada faham. Yang kedua mesti ada takut. Yang ketiga mesti ada rasa mengharap. Yang keempat mesti ada perasaan malu. Yang kelima mesti ada perasaan mengagungkan Allah, ta'zim. Baru solat itu bernilai. Puasa pun sama. Mata dijaga, telinga dijaga, mulut dijaga. Tangan dijaga, kaki dijaga, hati dijaga, perut dijaga, akal dijaga. Barulah puasa kita bernilai. Kemudian kita bergerak pada ibadah yang berikutnya, iaitu zakat. Zakat pun ada nilai tambahnya. Kita bukan hanya bayar zakat, tetapi kita bayar zakat pada nilai yang paling tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita bayar zakat pada duit yang berbaki, dia jadi lain berbanding kita bayar zakat di saat duit baru terima. Boleh faham Ada orang dia bayar zakat bila dah tolak habis. Contohnya dia dapat gaji 10,000. Dengan 10,000 tu, dia tolak rumah, dia tolak duit kereta, dia tolak duit telefon, bil elektrik, bil air, dia tolak duit nafkah rumah. Tinggallah 1,000. 1,000. Daripada 1,000 tu, dia kalilah 2.5%. Jadi dia hanya bayar RM25. Sikit sangat. Sedangkan dia dapat 10,000. Tapi dia bayar zakat RM25 berdasarkan RM1,000 yang berbaki. Berbeza dengan orang yang bayar RM10,000 kali 2.5%, dia bayar RM250. Sebab bagi dirinya dia mengatakan, macam mana saya boleh berkira dengan zakat yang Allah kurniakan dekat saya, sedangkan Allah Ta'ala bagi saya duit yang banyak dah. Allah bagi nikmat terlalu banyak. Allah bagi saya duit untuk saya beli nikmatnya. Sedangkan duit itu sendiri nikmat. Allahu Akbar. Boleh faham tak? Allah bagi duit untuk kita beli nikmat, untuk dapat nikmat. Lepas tu kita bayar duit, bayar zakat bergantung pada baki nikmat yang kita ada. Jadi tak berapa nak berkualiti. Kita bayar nikmat kita bayar zakat pada nikmat yang paling utama kita terima. Baru dalam Quran sebut, lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Tidak dikira sebagai satu kebaikan melainkan kita bagi apa yang ada nilai sayang. RM250 berbanding RM25, mana ada nilai sayang? Nilai sayangnya mestilah pada RM250. Jadi bila kita berzakat, selalulah bayar pada harta yang kita sayang. Waalaikumsalam kepada Hanita Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Julidah Osman hadir, masya-Allah. Kak Kami Sahatan daripada Singapura, masya-Allah. Hazrin Chilin daripada Taman Melawati. Baik. Jadi subhanallah, solat kita dah cover. Apakah nilai tambah pada solat kita? Khusyuk. Kemudian puasa, apakah nilai tambah pada puasa kita? Menjaga anggota luaran. Ketiga, zakat. Apakah nilai tambah pada zakat kita? Adalah pada harta yang kita sayang. Kita sedekah pada harta yang kita rasa kita sangat perlukan ataupun kita nak. Barulah nilainya kuat ataupun value-nya tinggi. Gitu. Kemudian kita bergerak pula kepada haji. Haji ni kita nak perform pada nilai yang tertinggi. Apa dia? Kita pergi masa muda. Iaitu bila kita pergi masa muda, kita boleh lakukan ibadah dengan berkualiti, dengan semangat, dengan macam-macam ibadah sunat yang boleh kita tampung kekurangan haji kalau kita ada lakukan kekurangan sikit masa musim haji. Kita pergi masa muda ni lah. Di saat kita rasa nak tambah kereta,
Di saat kita rasa nak beli rumah lagi, di saat kita rasa nak berseronok-seronok, nak beli emas sebagai contoh, emas. Jadi kita fikir elok juga kita tambah nilai pada kualiti ibadah haji. Jadi disimpan duit nak pergi ibadah haji, nak pergi umrah sebagai contoh. Jadi subhanallah, itu tindakan yang sangat terpuji. Jadi nilai tambah pada ibadah itu meningkat. Jadi subhanallah, tuan-tuan dan puan, hidup kita ni, kita nak ada nilai tambah. Kita ada upgrading. Kalau dalam pekerjaan, kita nak upgrading tak? Kita nak upgrading. Kita tak nak gaji kita ni stagnan sampai gitu bila-bila. Kita kalau kerja, bos bayar gaji sama je sejak 10 tahun yang lampau, kita kata apa? Bos tak sayang aku ni. Sebab syarikat ni daripada kecil sampai besar gini, syarikat dapat banyak duit, aku tak dapat apa-apa. Maksudnya orang itu dia akan cari apa tuan-tuan? Dia akan update resume, pindah. Sebab dia tidak dihargai. Kita kalau beli rumah pun nak ada peningkatan. Asalnya rumah tu mungkin satu bilik, satu rumah je. Kita panggil Soho, studio. Lepas tu dia kahwin, dia mesti cari rumah yang proper. Dia cari rumah yang ada 2 bilik atau 3 bilik. Paling kurang 2 bilik sebab bilik tetamu. Lepas tu dia pun pengantin baru. Lepas tu dia dah ada anak yang besar sikit, dia akan cari bilik bertiga. Dia akan cari bilik 3. Sebab apa? Sebab ada satu bilik untuk dia, satu bilik untuk anak, satu bilik untuk tetamu. Bila anak dah besar sikit, dah tak biasa, dah tak sesuai duduk di rumah flat atau rumah kondo, cari rumah landed. Tingkat lagi, cari rumah 2 tingkat, 4 bilik, 3 bilik air contohnya. Mungkin anak dah besar, segan nak kongsi bilik air dengan mak bapak. Kemudian dah ada menantu. Lepas tu kereta pula. Kereta daripada kecil kepada besar sikit. Daripada besar sikit pada kualiti kereta yang berbeza. Jadi nilai kita selalu nak tingkatkan kualiti hidup kita. Lifestyle kita nak ada peningkatan. Tapi subhanallah, dari sudut ibadah kita tak ada peningkatan. Dari sudut bacaan Quran sebagai contoh, kalau tak ada peningkatan, maka kita tak ada improvement, maka kita tidak akan pergi ke tempat yang lebih hebat ataupun kita tidak naik anak tangga yang lebih tinggi. Dari sudut bacaan Quran dan hafalan Quran. Macam manakah nak tambah nilai kita dengan Quran? Quran ni dia ada 5 nilai. Quran ada 5 value. We talk about value. Cakap orang putih dah. Kita ada 5 nilai yang perlu kita fokus pada Quran. Yang pertama, dibaca. Jadi bila sebut tentang pembacaan, kita kena ada apa tuan-tuan? Kita kena faham tajwid, kena betulkan tajwidnya. Kena tahu makhraj hurufnya. Kita kena tahu macam mana kita nak lenggokkan bacaan Quran. Sebab ketiga-tiga ini menambah nilai pada bacaan Quran. Dan daripada kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita upgrade sikit. Alhamdulillahirabbilalamin. Kita ada lenggok sikit. Jadi itu nilai bacaan Quran dengan adanya lagu. Daripada kita baca huruf sa dengan huruf sin sama je. Huruf zai dengan huruf zal sama je. Kepada berubah. Sebab kita tahu nilainya. Alhamdulillahirabbilalamin. Salah tu. Kita baca Alhamdulillahirabbilalamin. Orang di belakang kalau dengar A dengan A, oi, ini tahu ni imam ni memang imam yang betul-betul faham bacaan tajwidnya. Dia tahu beza A dengan A. Sami'allahu liman hamidah. Betul. Yang salah, Sami'allahu liman hamidah. Dia guna hamzah. Salah tu. Sebab dia sebut Sami Allah. Salah. Dia mesti Sami'allah. Ain yang menguatkan lafaz Allah itu. Bukan alif tu. Sebab kalau alif, dia jadi lafaz kata kerjanya Sam. Sam ni kecelakaan tau. Jangan macam-macam. Jangan salah sebut Sami Allah tu. Dia kena sebut Sami'a. Allah maha mendengar. Sami'a mendengar. Sam itu celaka. Jadi cuba bayangkan tengah semayang. Boleh cakap, betul cakap perkara itu sebab kejahilan. Awas. Jadi dengan Quran ada nilai apa? Nilai bacaan. Nilai bacaan letak pada 3. Tajwidnya, makhraj hurufnya dengan juga taranumnya. Ada taranum nahawan, ada taranum jiharkah, ada taranum hijaz, ada taranum macam-macam taranum yang kita boleh belajar. Jadi kalau kita dah faham bab tajwid, kita cari guru makhraj huruf. Dah faham bab makhraj huruf,
cari guru taranum. Iaitu salam kepada Ar-Rasmil. Waalaikumsalam. Cari guru taranum, barulah ada nilai tambah pada bacaan Quran. Satu. Yang kedua, nilai kepada Quran, kita akan bicarakan berkenaan dengan hafalan. Kalau kita dah baca selama 40, 50, 60 tahun kita hidup, kita hanya fokus pada bacaan, sudah tibalah masanya untuk kita tambah nilai bacaan Quran kepada hafalan Quran. Hafalan Quran pula. Kita ada juzuk amma, hafal juzuk amma. Kita ada surah Baqarah, hafal Al-Baqarah. Kita ada surah Waqi'ah, Al-Kahfi, surah Yasin, surah Ar-Rahman. Hafal belaka surah tu. Apa tunggu lagi? Surah Sajadah yang kita baca subuh, Jumaat. Itu semua nilai tambah pada hafalan. Rugi, saya cakap betul ni. Rugi. 10 kali rugi. Kalau dia banyak masa, tapi dia tak hafal Quran, dia membawang banyak. Sedih betul kita ni. Kadang-kadang kita masa banyak, tapi bawangnya tak boleh diskaun. Sedangkan hafal Qurannya tak gerak-gerak lagi. Kalau sembahyang sunat tu, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, Inna A'tana wal Asri, Qul ya ayyuhal kafirun, itu pun tak jumpa jalan keluar. Wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum. Dia pusing wala. Sampai jemaah di belakang gelisah. Apa imam ni wala. Kan? Sampai kan ada seorang budak baru masuk surau, dia baru naik atas. Oh, imam ni salah jalan ni. Lakum imam, lakum katanya. Lakum dinukum waliyadin. Baru jumpa lakum. Punya tak jumpa tadi. Punyalah kadang-kadang pada nilai hafalan kita tak pada nilainya. Kita baca je selama 40-50 tahun. Kita tak ada tambah pada nilai hafalan, pada jumlah hafalannya. Waalaikumsalam pada yang hadir pada pagi ini. Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Sadidah Saleh, kepada Masrina Amira, kepada semua yang hadir, doakan kebaikan berpanjangan, Allahumma amin. Kita bicarakan berkenaan dengan macam mana kita nak tambah nilai kepada kualiti ibadah. Kalau solat, pada khusyuknya ada 5. Mesti ada perasaan, mesti faham, mesti ada rasa takut, mesti ada rasa malu, mesti ada rasa haibah, hebatnya Allah Ta'ala, mesti ada pengharapan. Puasa pula, mesti kena jaga mata, mesti jaga telinga, mesti jaga mulut, mesti jaga tangan, jaga kaki, jaga perut, jaga akal, jaga nafsu. Pada bab zakat pula, kita sedekah pada harta yang paling kita sayang. Bayar ikut gross, ikut jumlah yang kita dapat, berbanding bayar jumlah net, jumlah yang berbaki, apa yang kita ada di tangan. Kemudian kita pergi pula bab haji. Apa nilai tambah pada haji? Pergi masa tenaga tengah banyak, tengah kuat ni, supaya kita buat ibadah tu penuh dengan kekuatan dan kemampuan fizikal. Sebab haji ni ibadah yang perlukan fizikal. Kalau ada ibadah perlukan duit, iaitu zakat. Ada ibadah perlukan ketenangan, iaitu solat. Ada ibadah perlukan fizikal, namanya haji. Kemudian kita berpindah pula pada ibadah membaca Quran. Kalau kita baca Quran, maka Quran ada 3 nilainya. Pada tajwidnya, pada makhraj hurufnya, pada taranumnya. Itu nilai Quran. Kemudian kita berpindah pada nilai hafalan. Kadang-kadang kita bersembahyang sunat, kita tak ada tambah hafalan pun. Dan kita tak ada, yang paling risau, kita tak ada rasa sense of urgency to memorize Quran. Cakap orang putih lagi. Kita tak ada rasa perlunya hafal Quran. Sebab Quran telah pun termaktub dan tersusun. Itu satu kerugian yang amat sangat kalau kita tak ada feeling nak hafal Quran. Kita tak ada rasa keperluan pun nak hafal Quran. Itu satu musibah. Sedangkan Quran ini perlu dihafal. Kerana Nabi SAW sendiri tidak menulis Quran, tetapi Nabi menghafal Quran. Nabi membaca Quran pada kadar hafalannya. Kita baca Quran sebab Quran dah tertulis dan kita tak kisah pun nak hafal. Rugi serugi-ruginya. Kalau kumpulan Spoon tu kata rindu serindu-rindunya. Ni rugi serugi-ruginya. Ini kumpulan bukan Spoon.
Ya. Minta maaf lah tadi tu kumpulan sudu katanya kan. Dia kata apa? Rindu serindu. Ni kita tukar. Rugi seruginya. Sebab apa? Rugilah. Ada banyak masa tapi tak hafal Quran. Banyak nengok bola, banyak nengok membawang, menunggu parlimen tentukan Perdana Menteri. Itu kira buang masa pun ada juga. Tak payah buang masa. Tak payah membawang. Ni lagi dia membawang. Fikir macam mana nak tambah kadar hafalan Quran. Itu terbaik. 2. Yang ketiga, nilai pada Al-Quran adalah nilai pada fahamnya kita. Kalau kita tak faham, macam mana kita nak amalkan Quran? Jadi Quran ni mesti difahami. Ayat Quran, berapakah banyak ayat Quran, ayat suruhan? Apa nilai faham Quran? Pertama, pada ayat arahannya. Supaya bila kita tahu apa yang Allah arahkan, kita boleh amalkan Quran. Tapi kita jarang nak tahu. Kita hanya amal apa yang kita rasa-rasa je. Solat, puasa, zakat, haji. Itu ayat suruhan. Bagaimana pula dengan ayat larangan? Dalam Quran ada ayat larangan. Nilai kita akan meningkat pada hubungan dengan Quran bila kita tahu ayat suruhan dan ayat larangan. Boleh faham? Kalau kita tak tahu ayat larangan, macam mana kita nak elak daripada larangan Allah Ta'ala? Allah kata pada Quran, وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا. Jangan makan riba. Tapi berapa ramai umat Islam makan riba? Berapa ramai umat Islam yang muamalat riba, bekerja dalam institusi riba dan tak rasa bersalah langsung bila dia muamalat riba. Boleh faham? Maksudnya apa? Maksudnya dia tak faham lah. Nilai yang ketiga ni dia tak faham. Ataupun kalau dia tak faham, dia faham buat tak faham. Itu lagi masak. Ya, jadi nilai kita pada Quran letak pula pada nombor 3, iaitu kefahaman kita Quran. Dalam Quran juga ada ayat yang Allah sebut, aku sayang mereka ni. Kita kena jadi golongan yang Allah sayang. Itu nilai yang keempat. Itu nilai yang ketiga, subtopiknya pada pemahaman. Kita kena faham apa yang Allah suruh. Kita kena faham apa yang Allah larang. Kita kena faham apakah dia golongan yang Allah sayang. Yang keempat, ada ayat yang Allah kata, aku tak suka, aku benci. Aku tak suka orang ni. Kita kena tahu pula apa golongan yang Allah tak suka. Rupanya banyak sebenarnya benda yang kita nak kena faham dalam Quran ni. Sebab kita tak berapa nak cakna sangat pembelajaran Quran itu, kita lantaklah apa yang ada aku faham gitulah. Sedangkan dalam Quran ada ayat suruhan, ada ayat larangan, ada ayat saranan, ada ayat yang Allah kata aku sayang kamu, ada ayat yang Allah kata aku tak suka kamu buat macam ni. Ya, tapi kita tak berapa nak border pun, nak kisah pun, tak yalah. Itu nombor 3. Iaitu nilai pada pemahaman kita dengan Quran. Yang keempat, nilai kita kepada mengamalkan pula Quran itu. Ya Allahu Akbar. Tadi faham je, kemudian amal pula. Kita nak kena amalkan Al-Quran dengan ahli keluarga. Kita nak amalkan Quran hubungan dengan pasangan kita. Kita nak amalkan Quran dengan hubungan dengan anak kita. Kita nak amalkan Quran dengan hubungan dengan jiran kita, dengan kawasan kita, dengan negara kita. Jadi nilai Quran terletak pada nombor 4 pula, iaitu nilai kita dengan Quran terletak nombor 4, iaitu amalan kita dengan Quran. Kita dengan anak-anak gana. Anak dengan isteri lagu mana dengan isteri ni? Cakap kecek latai pula dah. Dengan isteri ni kita nak buat lagu mana? Kalau bini kita ni jenis bini backing, tak, bini kita garang. Cakap orang Negeri Sembilannya garang kan. Kalau cakap orang Kelantannya gedebe ke backing ke, tak kisahlah mana-mana lah. Gitu. Backing boleh, gedebe boleh. Isteri ni garang, macam mana kita nak buat? Adakah kalau isteri garang kita kena jadi lagi garang daripada isteri? Tidak. Bila isteri garang, suami kena tenang. Sebab itu yang Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke dapur, Nabi masak. Di saat tak ada makanan, baru Nabi masak. Selagi mana ada makanan, isteri Nabi yang masak. Jangan pakai tala terus, abang. Nabi pun masak tau. Awak bila nak masak? Alah, awak kan ada. Kita kena agih-agih lah. Janganlah isteri memang budi suami, awak je masak, saya banyak kerja lain. Saya nak asah kuku, nak kilat kuku je. Lampau lagi tu dah. Dia suruh suaminya kerja siang malam pagi petang, kerja rumah lagi dan sebagainya.
Apa pun juga kita doakanlah kita kebaikan lah. Baik, sambung. Jadi nilai Quran pada amalan kita terhadap Quran. Kalau kita tak ada amalan ataupun amalan kita tak ada penambahan, amalan hubungan kita dengan Quran tempang, rugi. Dan yang kelima, pada penyampaian Al-Quran pada orang lain pula, dakwah tentang Quran. Barulah kita nampak ada bernilai sikit. Kita faham, kita baca, kita hafal, kita faham. Kita amal lalu disampaikan. Sampaikan kepada orang ramai lah. Jangan kita sampai duduk sorang-sorang je. Kita tahu dah ayat, kita dah tahu dah hari ni nilai-nilai ni. Kita buat sinaran semak ataupun ringkasan, kita hantar dekat adik-beradik kita. Ingat, kita punya ibadah ni ada banyak nilai yang perlu kita tambah. Pada solat ada nilainya, pada zakat ada nilainya, pada puasa ada nilainya, pada Quran ada nilai yang mesti ditambah. Ya, bukan Quran tu ni tambah nilai, kita mesti tambah nilai kita untuk baiki hubungan dengan Quran. Pada menyampaikan Quran pada orang lain. Jadi tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya nanti kita akan pulang ke kampung namanya syurga, namanya akhirat, untuk kita persembahkan setiap amalan yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Kalau kita tidak melakukan ia dengan bersungguh-sungguh, dengan keikhlasan, maka rugilah amalan itu. Betul. Yang terakhir sekali, hati yang nak melakukan ibadah ni, dia perlukan keikhlasan. Amalan-amalan yang tidak ada keikhlasan kerana mencari keredaan Allah, maka amalan-amalan itu haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan di padang mahsyar. Jadi jangan kita biarkan amalan kita itu jadi debu-debu yang berterbangan. Kita kunci dia dengan ikhlas. Kalau zaman sekarang ni kita kunci kita punya harta dengan emas. Di padang mahsyar, di dalam dunia kita ni, kita bukan nak kunci duit kita dengan emas. Di akhirat kita kunci amalan kita dengan ikhlas. Jadi tuan-tuan puan, mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau An-Nur, dan sumbangan boleh disalurkan ke 05012010053038 Bank Islam. Dan insya-Allah kita laksanakan kuliah subuh ni setiap hari Rabu berkenaan dengan kitab Wasiat Imam Ghazali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini dapat sama-sama kita ambil pengiktibaran dan jadikan sandaran dalam kehidupan. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan perempuan. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Kak Ahlijah Manan, saya tengah meniaga kuih sambil tu dengar kuliah Ustaz. Semoga dipermudahkan, amin. Terima kasih Kak Ahlijah. Semoga mudah perniagaan pada pagi ni. Kak Ahlijah, tolonglah bagi tahu dekat mana kedai jual kuih tu, boleh kami singgah. Ya betul Kak Judah Osman, kunci amalan dengan ikhlas. Ya betul. Kita kunci duit dengan beli emas kan. Wa iyyakum wa iyyaki ya Kak kami Sahatan daripada Singapura, masya-Allah. Hanita Ahmed. Baik, sama-sama kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.